Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'asir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Azim, khususnya timbalan, khususnya ahli jawatan puasa pentadbiran masjid, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah dan kurnia Allah dapat bertemu sekali lagi di majlis yang sebegini rupa, majlis untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingati para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in, mengingati para tabi'in dan sebagainya. Moga-moga insya-Allah akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga akan mendapat keberkatan tadi bagi mereka yang duduk dalam majlis ini. Bila balik nanti insya-Allah, hari ini adalah hari yang terbaru. Semalam hari lama 1447, hari ini 1448 2026. Sebagai orang Islam, apa yang harus diletakkan ialah hijri daripada Masyri. Dia tak salah nak letak hijri ke Masyri, tetapi kalau mengaku sebagai seorang Islam,
Hijri menjadi perkara yang paling utama. Tapi sebabkan kita hari ini lebih mengutamakan Masihi daripada Hijri. Jadi contoh hari ini adalah 1 hari bulan. Kena bulan 7 Rejab. 12 bulan hari ini. Semua kan termasuk ustaz-ustaz. Semua tanya termasuk aku. Masuk saya sendiri. Kalau bulan orang Kedah pergi bulan orang putih. Kalau bulan orang putih ni sebut je kan ni 2 bulan. 17. Depan 14 dan sebagainya. 24 dan sebagainya. Jadi nak beritahu hari ini kita duduk di Malaysia, di Saudi tak cerita cuti. Di Malaysia ni diberikan sebab di Saudi dia utamakan kalau Saudi pun gunakan Masihi habislah. Ya. Kalau Saudi gunakan Masihi rosak lah. Ya, ada orang sendiri. Sebab tak sepatutnya terbit daripada negeri dia, maka digunakan Masihi dalam terbitan negara dia. Jadi Saudi, kita katakan bagaimana dia orang masih menggunakan sebagai bulan begitu juga dengan negeri-negeri yang lain, Arab dan sebagainya. Namun begitu insya-Allah kita buat hari ini di Saudi tak cuti. Kita cuti. Kenapa cuti? Sebabnya semestinya hijrah hari ini. Kalau lepas lain dia tak cuti. Di Malaysia cuti adalah hari yang mana dikatakan hari Mu'tabar peristiwa hijrah Nabi SAW. Taqwim al-Islami, kalender Islam tak wujud lagi pada zaman Nabi. Zaman Nabi ni Amun al-Fil, tahun gajah. Tidak ada Nabi tahun hijrah. Hijrah ini berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini insya-Allah moga-moga kenapa diletakkan benda macam ini? Sebab itu kalau kita tengok dalam bulan Nabi SAW berhijrah daripada Sabah, kemudian sampai ke Yathrib ataupun di Quba, diadakan masjid 8 hari bulan Rabiul Awal, dan 12 hari bulan Rabiul Awal adalah hari sampainya Nabi ke bumi Yathrib atau ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tak timbul langsung Nabi hijrah bulan Muharram. Kenapa dijadikan Muharram sebagai bulan yang pertama? Dikatakan hijrah Nabi SAW. Ini semua terbit daripada kalam ataupun thinking ataupun kebetulan daripada pemikiran yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, iaitu pemikiran Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar lah yang meletakkan bulan yang dikatakan bulan hijrah atau taqwim al-hijri berlaku awal Muharram. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat pada Muharram tadi berlaku 2 bulan berturut-turut selepas dia datanglah bulan Muharram, iaitu datang tahun baru Muharram, tahun lama Zulhijjah dan Dzulqa'dah. Dalam bulan Muharram ini, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Muharram, Safar, Rabiul Akhir, kemudian
Jamadil awal, Jamadil akhir, kemudian Ar-Rajab. Rajab ini termasuk dalam bulan haram. Kemudian dipanggil lagi dari bulan haram tadi ialah 2 bulan yang dipanggil Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah dipanggil bulan-bulan haji. Sebab tu bulan Zulqa'dah orang yang pergi haji ni akan memulakan kerja dia orang untuk mengerjakan haji tadi ni di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulhijjah ni hanya setakat 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan. Contoh lagi itulah. Termasuk ayam tasyrik, hari penyembelihan binatang korban dan sebagainya. 14 hari, maka 30 hari Zulqa'dah, 14 hari, ada 13 hari ialah Zulhijjah, maka lebih kurang 43 hari, maka jadilah sebagai bulan-bulan haji tadi ni. Termasuklah daripada 15 sampai kepada 29 Zulhijjah. Termasuk dalam bulan-bulan haji tadi ni. Bulan-bulan haji ni dipanggil apa? Siapa tahu? Bulan haji dia panggil bulan apa? Hello? Saja je. Soalan-soalan ringan je. Bulan haji akan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, maknanya sama sahaja bulan Muharram. Yakni bulan yang diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurumun. Daripada itu terbit 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tahu Zulqa'dah, Zulhijjah tutup. Muharram bulan baru. Itu contoh dia. Jadi orang yang pergi haji, dia balik haji pada bulan haram. Orang yang pergi haji, dia balik haji bulan haram. Cuma sekarang ni dia sampai cepat sebab naik sebab terbang. Kalau dulu, dia sebulan. Tengok dalam, kalau orang tu, siapa pergi haji dulu kan? Naik siapa tu? Orang berapa bulan? Lama. Tengok. Berapa? 4 bulan. Yes. Bulan pergi, bulan apa? Minat. Nah. Tengok 4 bulan. Sama. Itu bagi dia orang. Bulan yang dikatakan sekarang ni, ia dapat naik tempat terbang. Tak ada orang nak dapat kecuali daripada Mesir ke ke Jeddah. Itu Mesir ada lagi. Tapi pelajar-pelajar Malaysia pun jangan payah lah kalau nak dapat. Aku dapat lesen nak dapat tazkirah. Orang kata dapat izin daripada pihak kerajaan Saudi. Ya. Bukan senang kami. Jadi apa yang kita lihat sini ialah Sayyidina Umar menjadikan bulan Muharram ini bulan yang dijadikan bulan sebagai bulan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun 12 hari bulan Rabiul Awal bukan bermakna semua orang tarikh yang sama. Maka diambil kira oleh Sayyidina Umar, sahabat-sahabat Nabi ada yang sampai berbulan-bulan ke Madinah Al-Munawwarah. Contoh, Musa bin Umair, anak muda, handsome orang dia, mati dalam peperangan, mati mulia lagi. Asalnya kaya, tapi dia menuntut dia pergi ke sana lama. Kerana diberi amanah oleh Nabi SAW supaya mengajar mereka Al-Quran.
Mus'ab bin Umair tadi ni. Begitu dengan sahabat-sahabat lain. Jadi dia ambil pada bulan Muharram adalah bulan yang berpertama, bulan dikatakan Taqwim Al-Hijri. Jadi insya-Allah moga-moga kita jangan pula kalau macam mana Nabi tarikh di 12. Ni kita kira bulan Muharram. Tak, sama saja. Sebab apa? Sebab yang buat benda ni adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar. Maka tak jadi masalah. Kecuali sahabat-sahabat Nabi ni mereka meletakkan perbuatan-perbuatan dia ni datang daripada sunnah Nabi SAW. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat apa yang boleh menjadikan kita ni nak mendapat semangat roh tadi. Roh maksudnya roh hijrah. Kita nak mendapat semangat roh hijrah. Yang paling penting sekali, yang pertamanya ialah hati dan nawaitu kita. Innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Wa innama likulli bima nawa. Setiap benda ni kita buat mesti berpandukan kepada niat yang sebenarnya. Innama al-a'malu binniyah. Minta maaf lah kalau saya bercakap. Cuma saya tengok bercakap ni bergema. Belum okey. Okey. Alhamdulillah. Okey loh. Okey. Jadi innamal a'malu binniyat disebabkan perbuatan kita tadi ni tak kira. Tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak berpandu kepada niat seseorang. Siap yang kita buat tadi ni ada niat kepada Allah Subhanahu. Niat tadi ni lillahi ta'ala. Niat kita tadi adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat itu bukan kerana Allah, maka tidak mendapat apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia dapat apa yang diniat saja. Termasuk Ummu Qais. Ummu Qais ini kalau nak cerita Nabi, cerita tadi ni, Nabi SAW dipikir balik. Macam mana Ummu Qais ni dengan melati tadi ni? Sebab dia ni amat-amat dicintai. Zaman bercinta ni, zaman Nabi lagi. Zaman orang yang hadir dengan sahabat Nabi SAW. Dia ni amat rindu. Jatuh hati. Jatuh hati ni, kalau jatuh hati ni, minum air dalam air keluar muka dia. Tu memang saya tak tahu saya pernah berita. Wallahualam lah. Mandi pun buka shower, perah keluar dia. Boleh. Itu jatuh hati tu. Kemudian tidur pun tengok sebelah dah dia. Wadah saya. Tengok-tengok. Makan pun duduk sebelah dah dia. Ni cinta punya pasal. Cinta ni nak kiranya hebat tak hebat. Kawan ni sanggup pergi ke Madinah Al-Munawwarah persoalan kerana cinta. Tak salah. Tak salah tu. Dalam dari kata fahijratuhu ala ma hadara ilaihi. Hijrah itu melihat kepada apakah yang dimaksudkan hati dia. Dapatlah dia kawin dengan Ummu Qais dan sebagainya. Selepas itu maka diberitakan kepada mereka oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka berubah. Ya, jadi dia nak pergi tadi ni bukan kerana Nabi, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dikatakan
Wanita itu bernama Ummu Qais. Ini dapat ada dua join. Ya. Kalau wallahu alam, perempuan hari ini bercinta tak dulu. Tengok sini yang macam tua-tua semua dah kan. Bercinta pun tak lain dia dari wahir. Tengok makcik umur-umur 63. Allah nak beda apa. Ya Allah. Puan ni umur 23. Anak Chan. Nak bercinta tadi. Bercinta. Rupa-rupa yang tua cinta juga. Tak ada masalah. Tetapi niat kita paling penting sekali. Yang mana kita boleh mentahqiqkan ubudiyah yang mutlak kepada Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan kita sehariah. Sebab niat yang penting. Ya, niat yang penting. Sebab tu orang kata, saya ni alhamdulillah ikhlas. Dia beri semangat kata, tak boleh sebut. Saya ni Pari ni 500 ringgit ni ikhlas kerana Allah. Tak boleh sebut. Dia bagi pun tak ikhlas pun tak apa. Orang terima. Betul tak? Kita bagi kat dia. Tak ikhlas. 500 ringgit. Lawan yang ikhlas. 500 ringgit. Dapat tak dia? Dapat tak dia? Dapat 500 ringgit. Ikhlas ni ialah terbitan daripada hati manusia. Sebab itu, kalau kita lihat mukhlisina lahuddin, ikhlas daripada apa yang disebutkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi SAW, dia buat apa benda pun, dia buat apa? Tengok. Nabi selepas, orang kata apa? Contoh dia. Nabi ni, dan itu Nabi, dia dengan seorang, dia kata apa? Astaghfirullahalazim. Itu kalimah Nabi. Astaghfirullahalazim. 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 Nak panjang boleh lagi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak tengok Nabi. Nabi asyik duduk saja dan Nabi duduk seorang. Nabi nak memperbetulkan apa yang dibuat tadi ni adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau wallahu alam. Ni ngaji tadi, ngaji ramai, bongkar punya ramai nak sedut ramai ni, ya Allah. Orang lelaki sebagai ya. Nah. Adakah di sini yang ikhlas itu lelaki ataupun perempuan yang ikhlas? Wallahu ta'ala alam. Tengok Tengok lelaki ikhlas. Perempuan ikhlas. Kita nak kata ikhlas dan wallahu alam. Tengok ikhlas tak ikhlas bukan engkau yang ukur malasanya. Yang boleh ukur dia orang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak kata ikhlas tak ikhlas macam itu. Tengok lelaki dulu. Ikhlas. Duk ikhlas. Perempuan pun ikhlas. Umumnya ikhlas. Tapi yang tahu ikhlas tak ikhlas adalah Allah. Allahu Akbar. Yang ini paling takut. Sebab itu Nabi SAW dia buat apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tak ada benda.
Kita kata apa benda ni duduk saja kita. Bukan sambil saja. Ikhlas. Tak ada kata orang. Orang yang ikhlas tadi ni, dia akan letakkan bahawasanya asli istighfar, kalimah taubah dan sebagainya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Pagi 3 kali, petang 3 kali cukup. Tapi ikhlas astaghfirullahalazim. Cuba tengok. Lepas semayang apa dia buat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa disebut? Astaghfirullah. Ya Allah. Nabi. Ni bukan cerita bukan Nabi ni. Nabi sendiri. Keikhlasan Nabi lihat terpancar daripada sebutan lidah tadi ni apa dia? Kita pun tak takut kita ni kan macam mana ni. Kalau kita imam lah. Dia putih iman sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Yes. Nabi keluar daripada mulut Nabi sampai kata 70 kali sab'una marratan. Marrah bilangan tu jadi 70 sampai 100 kali sehari. Kalau nak kira kita 3 hari 3 kali 3 kali sehari, 3 kali satu waktu 15 kali. Sebab itu puan-puan, tuan-tuan sekalian, puan-puan dulu tak? Puan-puan dan tuan-tuan. Nadik. Disebut kepada kita berapa kali sebut. Marilah. Ni pun ada juga. Marilah satu ustaz kata kamu kena istighfar 100,000 kali. Mendapat ganjaran daripada Allah. Sekali pun dapat. 100,000 kali dalam hari Nabi pun tak sebut sampai 1,000 kali. Tapi nak sebut je lah kalau boleh. Kalau boleh sebut suatu hari. Mendatangkan apa kedai Wallahu a'lam dengan peringkat sampai membosankan. Ya. Bagi contoh. Ini rekaskan. Hati dan nawa itu bagaimana kita mentahqiqkan ubudiyah yang mutlak. Ta'ibadatan. Penyembahan yang mutlak kepada Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan kita seharian. Yang keduanya, tengok kalimah hijrah. Iaitu pembuangan segala sifat-sifat mazmumah. Ni tajuk ni. Apa nama? Suatu kemestian. Sebab tu kita jarang sembang benda ni. Pembuangan segala sifat-sifat mazmumah seperti pertama hasad dengki. Kita tak sebut benda ni. Pembuangan sifat-sifat mazmumah yang paling dahsyat adalah hasad dengki. Kemudian tamak halabah. Hasad dengki ni diri dia. Tamak halabah campur semua. Dia yang tu aku punya. Dia sampai peringkat tamak halabah tadi ni dengan segala sifat mahmudah yang dianjurkan oleh agama Islam. Sebab tu kita ni masuk satu Muharram, apa kita kena buat? Satu Muharram aduh kawan. Satu Muharram. Dhuhr dan 9 bulan ni kan.
Nak pilihan raya kan. Jangan. Pilihan raya tu pilihan raya sudahlah. Tapi tak boleh bergaduh di antara satu sama lain. Ya, itu tak boleh. Kemudian yang ketiga, prestasi ibadah kita adakah masih pada tahap yang sama sejak dahulu lagi? Cek balik. Ruh hijrah, iaitu apakah peranan-peranan kita, ibadah-ibadah kita masih adakah pada tahap yang sama sejak dahulu lagi, atau terdapat peningkatan, sama ada khusyuknya, sama ada ikhlasnya, sama ada benar mengikut sunnah Nabi SAW dalam pengamalan ibadah tersebut. Apakah ibadah kita ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Cuba cek tengok. Ya, kita boleh cek. Isteri dengan suami, yang paling ketawa ialah suami isteri lah. Masih apa pula dengan sunnah Nabi ni? Tak, dia kena ingat. Hukum orang perempuan, dia masuk dalam syurga kerana seorang lelaki. Hukum anak-anak, dia punya syurga di bawah kaki bapa. Marah. Di bawah kaki ibu. Hukum seorang isteri, syurganya di bawah kaki bapa. Bapa dia suami lah. Hukum syurga anak-anak di bawah kaki ibu. Kalaulah ibu tadi ini tak mengikut kehendak bapa. Ini bukan saya nak kata bagaimana berak, tidak. Maka wallahu ta'ala a'lam. Masa suami dia hidup dulu, dia punya semangat itu rimbuh boleh. Suami dia biasa. Suami dia orang biasa, kerja biasa. Dia kerja tinggi. Ni sebelum bencen kita nak buat apa benda ni? Suami dia kata aku mati lebih baik daripada hidup. Suami pun mati. Dia tak kata gitulah. Maka suami dia sakit, suami dia mati. Dan mati suami dia pun lebih kurang jadi buat. Lebih kurang. Bila umur dia 68 tahun, dia dengar kuliah. Barang sesiapa yang buat macam ni dengan suami dia, ustaz dia buat cerita lah. Waktu dia teringat, dia nak patah balik ke siapa? Ataupun dia nak kahwin seorang Nabi, nak buat dengan suami. Tak, itu suami karam suami dulu. Maka dia bertaubat dengan sebanyak-banyaknya, dengan membelanjakan harta ni di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan dia melakukan kebaikan dan sebagainya, di samping itu dia berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala, inilah orang terdapat syurga dia dapat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berdoa lah, ya Allah, aku dulu ni sorang ni dengan rakyat dia ramai. Tak boleh. Sorang-sorang. Ya Allah, aku dulu dengan suami aku ni jahat. Dia sebut jahat. Dengan depan orang.
Tak boleh. Jangan sebut langsung kita ni baik. Enggak lah. Jangan sebut kita ni baik dengan seorang contoh dia, ya Allah, aku ni banyak dah buat baik. Takkan kau tak bagi apa-apa lagi? Tak boleh. Kena jelas. Ya Allah, aku ni banyak zalim, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa leh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa doa tu nanya? Siapa yang doa tu? Nabi dia? Nabi apa? Nabi apa? Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa para nabi. Tonton buka dalam Quran, nak jumpa nabi-nabi berdoa, aku jadi baik. Tak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa doa? Nabi Nuh. Keluar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Muntah. Lalu doa tadi ni Bang Indra pun sebut dia sakit. Saya ni minta maaf cakap, Mbah, saya masih dalam keadaan sakit sekarang ni. Dulu badan saya tersama besar. Ni lah meja tu. Tengok badan besar. Dia tengok. Ni tu Ustaz Asrim. Sampai sisi ni lah Ustaz Asrim. Asrim Hashim. Sekarang ni kurus. Sakit. Apa yang disebut ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Contoh. Saya punya bisan saya meninggal pada 2014. 2024. Ayah mertua adalah meninggal. Saya pergi ziarah dia tua, dia 70 lebih. Pasal dia anak kecil dia tu merupakan anak bongsu. Anak besar saya tu paling besar. Kahwin. Masa dia sakit, dia kata, Abang Haji, ni saya gunakan psikologi lah. Bila kita sakit ni, kita sebut lah, boleh sebut dia bila. Senang lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu sampailah mati. Hari tu dia mati. Pagi. Malam tu dia sebut La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. InsyaAllah syurga bagi dia. La ilaha. Isteri dia kata,
abang. La ilaha illallah cukup lah. Dah. Ustaz tu kata begini. Allahu Akbar. Dan dia meninggalkan keadaan kubur. Kenapa? Yang meninggal tu adalah paling baik. InsyaAllah. Paling baik. Sebut kalimah tersebut. Sebab tu kita nak kena buat. Yang ibadah kita yang nak buat ni adakah sama dengan Nabi SAW? Adakah kita dengan suami kita ni sama kita? Adakah kita dengan isteri kita ni sama dengan Nabi SAW? Semua ni balik kepada kita. Subhanallah. Sebab itulah kita letakkan dalam kehidupan kita ni, insya-Allah jadilah yang terbaik. Kemudian sistem muamalah yang sentiasa kita berinteraksi dalam masyarakat untuk urusan harian. Apakah menepati syarat yakni yang selamat daripada unsur-unsur riba? Tengok siapa buat? Zaman Nabi SAW. Tapi yang paling tegas, paling kuat sekali adalah zaman yang paling disebutkan zaman yakni Al-Hijri di bawah kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukan tak buat, tidak, tapi dia kuatkan lagi benda tersebut. Kalau kita lihat contoh hari banyak, iaitu namanya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Disebut sikit. InsyaAllah. Sayyidina Umar ni, kalau kita lihat kepimpinan dia, di samping meneruskan legasi yang baik sebelumnya, Sayyidina Umar Wakil pun paling baik. Dia kena buat takwim al-Islami. Sayyidina Umar ni, orang kata kalau bahasa kita pening kepala lah. Yeah. Nak buat satu hari bulan ataupun tarikh tahun, dia namakan Hijri. Cuba tengok apa yang dia buat. Dalam ada dua yang disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, iaitu ada dua benda. Yang pertama, beliau meneruskan wawasan pemimpin sebelumnya. Diteruskan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, sama-sama yang lain. Kemudian disambung oleh Sayyidina Abu Bakar ketika mana tentera Islam mengalahkan tentera Parsi. Umar radhiyallahu anhu memanggil Suraqah bin Malik tampil menghadap. Suraqah ada. Dan Umar ada panjang hidup dia. Sebab apa? Dia orang teringat bila Nabi SAW, kalau kamu dapat memerintah, kamu dapat menguasai tentera Parsi nanti, aku nak kamu bagi kepada Suraqah bin Malik. Suraqah Malik ini, iaitu kamu serahkan gelang yang dipakai oleh lama dah. Hijrah zaman Sayyidina Umar, tapi masih dikekalkan. Dia teringat Abu Bakar pesan juga. Kemudian sebelum tu Nabi berpesan, iaitu kepada Suraqah bin Malik.
Quraqah ni, dia pun tak minah dah. Yang Islam ni bawa ke Islam ni sampai ke negara Parsi. Kemudian bila dia orang sampai sana, dia orang dapat menyerahkan kepada Suraqah gelang kebesaran Kisra. Gelang emas. Hadiah kepada Suraqah bin Malik. Dulu sebelum tu ni dia tak Islam. Bawa Nabi ke Madinah dan sebagainya. Dia Islam. Faham? Kemudian gelang kebesaran itu sebenarnya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah ketika sebelum peristiwa hijrah. Tu, saya ngomong. Dia ingat janji-janji Nabi, janji-janji Abu Bakar, begitulah seterusnya. Yang pertama. Yang keduanya, penetapan tahun hijrah ini ialah satu macam inovasi. Yang mana sistem pentadbiran negara juga ditambah baik pada zaman Sayyidina Umar. Ya. Kemudian sistem gaji tentera dan pekerja kerajaan, sistem pos. Ada sama dulu. Ya, sistem pos. Kemudian permulaan jawatan polis. Sama dia. Oh, ada lah. Dia pandai-pandai cerita dan sebagainya. Ad-Dawawin. Ada kamus khas bagi dewan. Untuk kawal keamanan kota khususnya pada waktu malam serta pemantauan yang ketat terhadap hus niaga dipasang ialah sebagai inovasi dan pembaharuan beliau bila dia dapat dia memegang tampuk pemerintahan, yakni Amir Mukminin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dibuat siapa pus dari pus orang pun mengikut cara orang pula. Kawalan-kawalan komentar-komentar keselamatan termasuk jalankan peristiwa tadi pada orang pemantau kawalan keselamatan bagi mereka yang berniaga. Tu kalau kita nak cerita ni memanglah kalau buat filem, ada filem ni tengok macam mana buat kan. Kalau sahabat zaman sebelum ni kita buat gambar-gambar cara dia kan. Kemudian ni dia panggil yang ketiga, memperbaharui bidang kehakiman, melaksanakan hukuman ke atas peminum barak daripada 40 rotan kepada bobor 40 rotan kepada 80 rotan. Oi, Peter, kalau lagi ni 80 rotan tak tempat dia hancur terus dia tadi. Itu rotan sekarang lah. Faham? Rotan penyawa tu dia besar tu. Baik-baik tu satu rotan melentur kat badan. Satu rotan kalau 4 rotan putih datang tu. Hubungan suami isteri hilang. Saya berceramah di Sungai Buloh selalulah banyak. Di Sungai Buloh lah. Dalam 4 kali. Bila dia kata kerajaan menetapkan satu rotan sebat untuk para orang Indonesia ni pergi apa? Parti. Pakap rotan satu rotan. Kata budak Melayu ni, saya ingat nama Abu Bakar. Nama dia pecah pula. Dia kata, Ustaz, saya tahu pun setuju. Kita, sebab saya tak nak pegang. Rotan tu, biar oleh ambil lah. Kita bawa ponan su kecil dah. Dari Indonesia kena. Mana? Tak tahu dia.
Satu rotan itu disebabkan mereka tidak boleh mengadakan hubungan rumah tangga dah. Subhanallah. Satu rotan je, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang ada, wallahualam lah, tak sebut perempuan pun ada juga. Ada suami yang kena macam tu, wallahualam. Perempuan ni kelebihan diorang ni, diorang dah tak kisah dah. Sebab kawan saya kena 7 rotan. Kawan saya kena 7 sebatan. Rotan ni kecil je. 7 sebatan. Saya tanya dia. Sekarang dulu. Dia dah mati dah. Dia mati, dia pergi ke Syria. Perang orang sana. Kaki perang payah. Nak pergi nak perang lah kerja. Di Malaysia tak perang lah kerja tak. Pergi sana. Dia cerita. Dia buat apa je. Berita ke isteri. Nanti cerai. Isteri dia nangis. Satu rotan tadi ni boleh menyebabkan habis semua. Saya tanya dia 3 rotan. Dia senyum je. Orangnya baik tapi insya-Allah lah dapat kebaikan. Cara dia masing-masing. Dia ditangkap bom ada pistol. Allah. Ya. Dan kita nak cakap apa ke dia tak tahu. Dia bukan bodoh. Lebih alim daripada saya. Tapi dia pengaruh dia macam tu. Bolehlah apa yang dapat dari insya-Allah. Tapi 7 rotan lewat apa? Tapi sini 14 rotan pergi ke 18 rotan banyaklah juga. Kena 18 rotan tadi ke mengelupak lah orang kena tadi ni. Lalu bila 18 rotan makin dia sepat tinggi, makin dia rotan tinggi, maka makin hilang. Namun ada di zaman Sayyidina Umar. Anak-anak diorang melakukan benda tersebut. Ya, anak-anak yang bukan diorang, maka dikenalkan hukuman disebut. Ya, disebut habulah. Beliau telah mengadakan penyerahan tugas kehakiman daripada khalifah kepada qadhi. Zaman apa? Zaman berarti kata benda ni hijrah satu kemestian. Dibuat ni mesti dia kata apa? Tak boleh kalau aku buat benda ni, aku hukum dia orang. Kan kalau belah anak kenal anak aku, kena adik-beradik aku, apa kata dia orang pula? Dia orang tengok, tak kuat kau lagi. Tak. Aku serah kepada Al-Qadha. Serah kepada Al-Qadhi. Tuan-tuan nama sekalian. Jadi insya-Allah moga-moga jadilah sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang keempat disebutkan membentuk membentuk majlis syura. Membentuk satu majlis syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi, iaitu terbahagi kepada 2 majlis, iaitu majlis syura tertinggi dan majlis syura am. Majlis syura tertinggi terdiri daripada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Muaz bin Jabal. 6 orang ni diberi ahli majlis syura tertinggi. Dah. Kena buat. Sebab hijrah. Kalau hijrah aku tak ada ahli majlis syura tertinggi, iaitu terdiri dari Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seorang lagi namanya Muaz bin Jabal. Semua perkara yang melibatkan masalah politik, masalah keselamatan dan soal negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Masalah negara, masalah politik,
maka dia orang diserah kepada 6 orang tadi. Ini memang Osman bin Affan. Orangnya Allah. Sayyidina Umar pun segan ni. Ni Rasulullah SAW segan dengan Sayyidina Umar. Segan. Ya. Ali bin Abi Thalib. Orang yang baik. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kaya raya. Kemudian Sa'd bin Waqqas dan Mu'adz bin Jabal. Semua ni adalah merupakan mereka kader-kader pemerintah. Atas kali dua menteri. Lepas kisah Sayyidina Umar. Jadi orang yang kena ikut cakap dah. Kapan nanti ni? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itu cerita yang paling baik sekali insya-Allah. Baik, itu antara gambaran-gambaran kenapa diadakan hijrah pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Umar. Ingat hijrah ialah di zaman Sayyidina Umar. Hijrah tak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takwim al-hijri. Jangan mikirnya hijrah Nabi tidak daripada berkata. Asal bilang hari ni bulan ni malam ni ialah di zaman Sayyidina Umar al-Fatah. Jangan salah faham Dengan hijrah dia bukan zaman tak. Hijrah tu berlaku zaman Nabi SAW, tapi bermula tahun hijrah ialah pada bulan Muharram tadi ini. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumul fath la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza istanfartum fampiru. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak ada hijrah lagi setelah ditaklukkannya kota Makkah. Tetapi yang tetap ada dalamnya adalah jihad dan niat. Tengok. Jihad dan niat. Sebab tu kita nak kena buat betul-betul jihad kita macam mana dan untuk siapa kita buat jihad tadi ni. Sebab tu jihad tadi untuk kita buat jihad tentang lawan nafsu kita adalah kerana Allah. Jihad melawan harta kita adalah kerana Allah. Maka itu waktu dia tidak ada lagi hijrah selepas kemerdekaan Mekah, melainkan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah itu sifatnya berterusan, al-mudawamah. Hijrah ini berterusan sampai mati. Al-mudawamah. Kemudian sifatnya juga adalah istiqamah. Mudawamatun wastiqamatun. Mudawamah dan istiqamah. Konsisten. Istiqamah. Asyik ada. Setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap benda pun mesti ada al-mudawamatu wal istiqamah. Daripada bulan ni katakan istiqamah tadi ni atau mudawamah tadi ni menerusi usaha membersihkan sifat-sifat terpuji. Tengok. Sifat puji ni dia alur sepanjang hasil. Sifat puji di kalangan kita. Ni kata oleh Muhammad puan sebut A lah, A kata dekat D, dia tengok tu ada. Ingat tak ada. Dalam mali macam ni, A kata dekat D, dia nampak ni. Tu, akak apa datang ni kak? Yang mana? Yang duduk dekat tiang putih ni. Oh, ada ni kak. Ingat aku tak datang. Dia ada ni. G. Nak buat sifat macam ni bukan senang. Yang belakang tengok dia makin sekejap. Tengok tu. Nak balik dah. Sibuk dia tu. Nanti. Dia suruh tu nak balik sebab laki dia tu. Sebab nak balik ada hal. Balik Yang kita belakang buat TG.
Benda ni tak boleh. Laki tak mati, tak matilah belum. Takut tuan. Jadi kita Allah alam bikin bagaimana kalau kita nak jadi seperti orang yang dikatakan melazimkan diri kita dapat sifat mahmudah ni payah. An Muawiyah taqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak habis dah masya-Allah. 3 minit je. Nak habis dah. Ya Allah. Habis bulan. Bulan habis. Maksudnya belas. Boleh. Sebenarnya habis. Macam ni ya kawan. Jangan satu. Kampung puan. Masya Allah. Kalau lebih tu. Wallahu alam. Dia kata. La tanqati'al hijratu hatta tanqati'al taubah. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syams min maghribiha. Allahu Akbar. Tengok. Hijrah tidak akan terhenti. Semestinya hijrah itu sampai hari dia kiamat. Hijrah Nabi matilah. Nabi wafat matilah. Tapi kesinambungan dia berjalan sampailah. Wallah kita mati dulu, dia tak mati lagi. Hijrah tidak akan terhenti sehingga ruang taubat terhenti. Hijrah tak akan berhenti. Hijrah tak akan stop. Sehingga pintu taubat juga terhenti. Dan taubat tidak akan terhenti. Sehinggalah matahari terbit terus dari barat. Ya. Tak boleh. Maksud dia. Wallahu a'lam. Kalau mata dia bagaimana? Mata dia terbit dengan belas datang kalau utara. Belah belah timur. Timur barat ni. Dia kata apa? Taubat tidak akan berhenti sehinggalah matahari terbit daripada barat. Maknanya sampai macam tu, tanda-tanda kiamat besar dah sampai dah. Itulah sebenarnya semestinya hijrah itu berlaku sehingga mana terbit matahari sehingga kan daripada barat ke timur, yang sebelum tu timur ke barat. Maka berhentilah. Dah waktu itu kita dah ada dah. Doa kan. Tentuan ini doa. Jangan kita mati. Matahari terbit barat. Orang yang hidup begitu, yang ada pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kerja, dia buat amalan mengucap dia. Allah ambil dia. Amal ibadat pernah dia mengucap. Kita harap semua kita ni mati sebelum peristiwa tersebut berlaku. $70,000 orang ikut golongan bernama mata sebelah sebesar sebelah kecil tu. Dajjal. Allahu Akbar. Orang perempuan tahu macam mana? Orang perempuan, tuan-tuan, Dajjal mabit macam ni seronok. Dalam sebut hadis sahih. Perempuan kata dia mari dah. Sebab apa? Sebab Dajjal ini akan memberikan kepada orang perempuan harta-harta benda emas, perak, balik. Sehingga kan para suami balik rumah ikat dia orang dekat tiang rumah lincah. Hadis.
So, orang perempuan Dajjal di mari di seorang perempuan. Orang perempuan semua pakai beriman dengan Dajjal. Itu saya kata lebih baik mati sebelum terbit yang benda ni. Itu antara tanda-tanda takfir. Saya tak nak sebut lah kan siapakah yang teringin umur panjang sampai Dajjal. Wallahu alam. Itu antara dia. Jadi bila Dajjal terbit ni 70,000 tentera dia. Ramai lah ramai. Tapi semuanya kuat-kuat. Hanya orang yang duduk di dalam kota Mekah sahaja yang tersenaman. Orang yang duduk di kota Mekah. Sebab di kota Mekah dia sampai ke, kalau dia kata dekat Tanah Ain, dia dekat Tanah Ain lah. Kalau dia dekat Abdul Salih pun boleh lah. Ada tanda-tanda dia tak boleh masuk. Dia nak masuk tak boleh. Sebab orang dalam tu beriman atau lagi. Yang ni orang yang masih lagi diberikan kebenaran oleh Allah SWT. Siapa? Kita ke? Kita ke? Mekah jauh lah. Tekan jalan kaki. Terbang-terbang tak tahu dah. Yang barang gambaran dia beri kita terlebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada takutkan yang amin Dajjal. Oleh itu takut kepada Allah, kita mati dulu lebih baik daripada kita hidup. Ramai wallahu alam nak fikir mati dulu tu ni kau nak mati dulu. Nah. Ni baju merah ni. Daripada mana? Ni, baju merah daripada mana? Biar tu? Memang nari jalan-jalan ni lah. Oh, Masya Allah. Oh, ya, perak kat mana? Negeri. Oh, saya typing. Perak kan? Dia jalan sampai duduk. Dia jalan mendengar tazkirah. Duduk dia ada tazkirah jarang. Mungkin Alhamdulillah. Baik orang 1, 2, 3, 4 ni mana. Allah baiklah ni game baiklah ke lagi. Banyak ni dia tahu. Banyak ni je. InsyaAllah. Kita doakan kamu dekat mendapat ni doa baik. Amin. Allah Akbar. Saya terlupa dah kabar tadi dah. Kemudian di masa kurang ni 44 minit dari ni insya-Allah. Tak apalah tu. Perkara yang seterusnya yang saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang paling baik ialah kita nak jadi golongan yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat daripada apa yang disebutkan, sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita harapkan supaya kita menjadilah manusia yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nak sebut satu perkara yang mana Nabi SAW ala ukhbirukum
bil mu'min man aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mujahid man jahada nafsuhu fi ta'atillah wal muhajir wal muhajir man hajara al khataya wal dhunub. Daripada Ahmad dalam musnadnya daripada Fadalah bin Ubaid, mereka cerita ginilah, orang beriman yang beriman, harta dia orang, dia orang datang daripada jalan yang betul. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain selamat daripada lidah dan tangan dia. Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-mujahid, orang dikatakan berjihad di jalan Allah, dia berjihad melawan nafsu dia dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajir misbut, al-muhajir ialah golongan yang berani meninggalkan kesalahan, kecelakaan dan dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muhajir, sebab disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, al-muhajir man hajara Allah man hajara ma nahallahu anhu. Orang muhajir, tengok, siapa dikatakan orang muhajir? Orang yang berhijrah. Siapa itu hijrah? Orang yang meninggalkan. Meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada salah ataupun dosa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah orang dengan manusia, dosa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat menjadi orang yang betul-betul berhijrah. Hijrah sini nak sama dengan iman, Islam dan orang yang mujahid, mukmin, muslim. Kemudian yang ketiganya mujahid. Yang keempatnya namanya muhajir. Yang muhajir inilah yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Menjauhkan diri daripada salah dengan manusia dan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taqaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, dalam surah Al-Anfal. Dan orang-orang yang kafir setengahnya, yang menjadi penyokong dan pembela bagi setengah yang lain, jika kamu wahai umat Islam tidak menjalankan dasar bantu-membantu sama sendiri yang diperintahkan oleh Allah, nescaya berlaku fitnah, kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Tengok, jelas Allah sebut dalam Quran, yaitu walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Tu nak lembur sangat. Dosa yang dosa tak kusur ni. Ya, apabila kita sebagai orang Islam tidak menjalankan dasar bantu-membantu sama sendiri yang diperintahkan oleh Allah, kita tak tolong ni. Tengok kawan kita, tak tolong dia dalam membantu dia buat benda baik, kita telah menjadi manusia sebagai penfitnah. Keduanya apa? Kemudian disebut kedua, wa fasadun kabir, dari manusia yang merosak, dari perosak yang paling besar sekali. Jadi insya-Allah moga-moga
Apa yang kita dapat sini ialah sebut sejam lebih kurang lah. Macam-macam Sayyidina Umar, bagai campur lah semua sekali. Kita ni, kita dah duduk dalam orang baik. Orang baik, kita langsung tak boleh tentang orang jahat. Sedangkan dia orang Islam, kalau orang kafir pun sekali, tapi dia ini orang Islam, kita ni, kita tak langsung membela dia orang, membantu dia orang untuk menjadikan diri dia orang yang terbaik. Silat-silat hari bulan, kita mati pun sama dengan dia orang. Kita pun baik ni, baik masjid, maya. Orang yang tu tak semayang rumah sebelah. Semayang rumah tak apa. Dia tak semayang tak. Kita pun tak buat, tak tahu dia lah. Nak buat sebenarnya bukan hal kita. Selam tak turun ni. Dalam kisah ni, kita mati, silat-silat hari bulan, jadi golongan orang yang merosakkan masyarakat. Kita nak kata apa? Wallahu ta'ala alam. Bila kita minta, insya-Allah, ibu-ibu mengaji sini, alhamdulillah, baca Quran. Ya ayyukul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Baca tadi ni. Kan? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itulah pada baca. Tapi ingat, untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita seru dia orang ke arah kemulia, seru dia orang, ajak dia orang ke arah kebaikan, Masya Allah, dia buat baik, kita mati. Apa jadi? Dia buat baik, hidup lagi, buat baik, kita mati dah. Maka dapatlah kebaikan orang tadi ni. Tapi kalau kita tak tegur dia orang, dia orang jahat. Ingat, mati itu wallahu ta'ala a'lam. Dia kata husnuzan. InsyaAllah. Balik nanti kita ajak kawan-kawan kita yang akan datang, insyaAllah, orang lelaki ni mungkin banyak mati dah kot kan. Yang datang orang dia satu orang. Tapi perempuan ni belum meninggal lagi. Perempuan ni nak buat macam mana? Dia mati meninggal lambat. Jadi orang lelaki ni mati dulu. Tengok kepala lebat mati dah seorang lagi. Mati orang lelaki je mati. Ini peristiwa keagamaan. Lelaki mati ramai. Ini saya yang bini saya pun, saya mati dulu silang bulan. Kan? Jadi insya-Allah, moga-moga yang buat benda tadi ni terlepas dekat 30 orang. Mari mana? Bagaimana? Kena buat menyadu. Ni hanya ada satu orang lelaki, perempuan. Dia tempat lelaki dah ahli lelaki serta lain. Perempuan. Ada lebih kurang terlepas 130 orang. Dari mana 30 orang? InsyaAllah, hasil daripada kefahaman hijrah yang sebenarnya. Hijrah tak akan berhenti sehingga terbit matahari sebelah barat. Tadi ya. Tu saya buat apa dah? Hijrah berhenti dah. Hijrah takkan berhenti sehingga pintu taubat berhenti. Dan pintu taubat tak berhenti sehingga lah matahari terbit di sebelah barat. Jadi insya-Allah, moga-moga kita semua berada dalam keadaan aman damai insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mati nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik impak yang syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Moga-moga apa sampaikan tadi ini dapat sekurang-kurangnya memberi kebaikan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Saya nampak ada ibu tak tahan lah. Dengar dah. Pasal nak buat lambat lagi apa? Kerja lagi apa? Semua nak. Tapi tengok Masya Allah duduk elok kan. Bila dia market lagi tu. Market dengan tenang. Market dengan tenang. Market selalu. Jangan terus market terus meninggal. Jadi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang disampaikan tadi dapat kebaikan manfaat. Yang paling terbaik ialah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, faham tak orang faham tak? Faham tak faham? Faham tak faham? Saya kata Allah saja yang dapat memahamkan kita. Saya tak kata faham tak faham. Sebab yang faham itu adalah kerja Allah. Baik nanti kaulah faham tak faham nanti. Wallahu alam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.